Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua murid yang menonton video yang kedua ini. Untuk pengetahuan semua, video yang kedua ini adalah video siri yang kedua. Cikgu teruskan penerangan berkenaan dengan bab yang ke-8 iaitu membina kemakmuran negara. Dalam bab ini, cikgu akan kupas lagi dua subtopik untuk pengetahuan murid-murid. Jadi, tolong habiskan video ini untuk pemahaman murid-murid sekalian. Untuk subtopik kali ini, cikgu akan terangkan dua subtopik iaitu pembentukan dasar pembangunan nasional DPN dan yang kedua 8.4 iaitu pelaksanaan dasar pembangunan nasional DPN. Standard pembelajaran yang cikgu gariskan pada hari ini ada dua, iaitu yang pertama menjelaskan pembentukan dasar pembangunan nasional dan yang kedua menguraikan pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Seterusnya, kita akan lihat apakah latar belakang pembentukan dasar pembangunan nasional DPN. DPN dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 17 Jun 1991. DPN adalah kesinambungan daripada DEB dalam tempoh 10 tahun dari 1991 hingga tahun 2000. DPN meneruskan usaha DEB untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju berdasarkan kawasan 2020. Sama seperti DEB, DPN juga mempunyai matlamat yang tersendiri. Jadikah apa matlamat DPN? Matlamat DPN adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Caranya melalui pembangunan seimbang antara negeri melalui antara bandar dan luar bandar. DPN ini juga dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia ke-6 iaitu 1991 hingga 1995 dan Rancangan Malaysia yang ke-7 1996 hingga tahun 2000. DPN mempunyai objektif yang tersendiri, iaitu objektifnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dengan memperkukuhkan kestabilan sosial dan politik serta pembangunan ekonomi yang berterusan. Dalam erti kata lain, Malaysia akan maju dalam aspek keadilan sosial, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajaan dan kecemerlangan ekonomi. Itulah antara objektif yang digariskan sekiranya DPN diteruskan. DPN mempunyai strategi yang sendiri kita dapat lihat dalam aspek ekonomi, sosial dan kemudahan fizikal dan alam sekitar. Dalam ekonomi, kita dapat lihat melalui penggunaan sains dan teknologi, penglibatan aktif pihak swasta, program penerimaan semula, meningkatkan pemilikan saham Bumiputera. Dalam aspek sosial pula, kita dapat lihat memberi insentif dan kemudahan pendidikan, mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera, membentuk masyarakat yang berdisiplin dan progresif. Manakala dalam aspek kemudahan fizikal dan alam sekitar pula kita dapat lihat dengan menyediakan dan menambah kebaikan dalam kemudahan asas seperti taman permainan, surau dan tandas awam. Selain itu juga dengan mewujudkan pembangunan yang mampan tanpa mengabaikan alam sekitar seperti kemping bumi hijau. Seterusnya, kita pergi kepada 8.4 iaitu pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Apabila dia dilancarkan, bagaimana dia dilaksanakan? Okey, yang pertama kita dapat lihat adalah dengan pembasmian kemiskinan, penyusunan semula masyarakat, penyusunan semula modal saham dan yang terakhir adalah pembangunan wilayah. Kita pergi kepada strategi yang pertama iaitu dengan pembasmian kemiskinan. Kerajaan telah memberi subsidi dan sokongan kepada golongan penanam padi dan nelayan yang bertujuan untuk meningkatkan produktiviti pengeluaran mereka.
Kemahiran ataupun latihan juga diberikan oleh agensi kerajaan seperti Pusat Latihan Kemahiran Giat Mara, Institut Latihan Perindustrian ILP untuk kerja kemahiran dan berpendapatan tinggi. Strategi yang kedua adalah penyusunan semula masyarakat. Baiklah, bagaimana kerajaan melakukan perkara ini adalah dilakukan dengan membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera yang dikenali sebagai MPPB serta memastikan corak tenaga kerja di pelbagai sektor dan pekerjaan bagi mencerminkan komposisi pelbagai kaum. Apakah yang dilakukan oleh kerajaan? Yang pertama adalah dengan meningkatkan tenaga kerja dan penyertaan Bumiputera dalam pengurusan sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan. Seterusnya, latihan bidang pengusahaan harta dan etika perniagaan. Yang ketiga, pemberian kontrak, kuota dan lesen perniagaan milik Bumiputera dan syarikat usaha sama dengan bukan Bumiputera. Yang keempat, fokus penyertaan Bumiputera dalam IKS. Yang kelima, usaha sama antara Bumiputera dan bukan Bumiputera menggalakkan syarikat Bumiputera meningkatkan prospek perniagaan. Dan yang terakhir, membolehkan Bumiputera bersaing dalam perniagaan moden, teknologi baru, kemudahan modal dan pasaran antara bangsa. Strategi yang ketiga adalah dengan penyusunan semula modal saham. Penyusunan modal saham dalam sektor korporat dengan meningkatkan sekurang-kurangnya 30% saham pemilikan, penguasaan, pengurusan Bumiputera dalam sektor yang moden. Kaum bukan Bumiputera juga diberikan peluang untuk menyertai projek penswastaan. Tindakan dilakukan melalui program penswastaan ini iaitu projek yang diswastakan kepada Bumiputera melalui penswastaan syarikat perniagaan milik agensi amanah seperti yang pertama Majlis Amanah Rakyat MARA, Perbadanan Nasional Berhad BERNAS, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PERKEN. Kaum bukan Bumiputera juga diberikan peluang untuk menyertai projek-projek penswastaan. Dasar penswastaan bertujuan untuk meningkatkan produktiviti serta kuasa perkhidmatan ataupun barangan melalui pelaburan modal oleh sektor swasta. Strategi yang keempat ataupun strategi yang terakhir dalam dasar pembangunan nasional adalah pembangunan wilayah. Kerajaan meneruskan pembangunan wilayah untuk meningkatkan integrasi ekonomi antara negeri. Usaha ini dapat memperbaiki ketidakseimbangan pembangunan wilayah bagi kesamarataan pendapatan antara kaum di negara kita melalui yang pertama, meningkatkan peranan institusi pendidikan dan kemajuan pertanian Malaysia (MARDI). Yang kedua, meningkatkan hasil pertanian melalui konsep industri ataupun pertanian pintar. Yang ketiga, mendorong sektor swasta melakukan penyebaran industri terpilih dengan menempatkan semua kilang tambahan di negeri yang kurang maju dengan kemudahan fizikal, pendidikan, kesihatan dan perumahan. Secara kesimpulannya, pelaksanaan DPN telah meningkatkan taraf hidup rakyat. Penggunaan teknologi moden mampu meningkatkan pengeluaran dalam pelbagai bidang ekonomi. Seterusnya telah membawa kepada kemajuan dalam aspek kemudahan awam untuk kesejahteraan rakyat. Kita perlulah menghargai dan menjaga harta benda awam tersebut demi kelestarian alam sekitar bagi mewujudkan negara yang harmoni dan indah. Untuk menguji kefahaman murid berkenaan dengan video yang cikgu telah buat ini, cikgu telah keluarkan 3 soalan berkenaan dengan topik yang kita dah pelajari pada hari ini.
Soalan yang pertama berbunyi, apakah objektif penubuhan dasar pembangunan nasional di negara kita? 2 markah. Yang kedua, bincangkan strategi dasar pembangunan nasional bagi memastikan keseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum. Dan yang terakhir, bagaimanakah kemiskinan negara dalam kalangan rakyat dapat dihapuskan? 4 markah. Jadi untuk uji kefahaman kamu, tolong jawab soalan tersebut. Sekian, terima kasih.